Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Tuan Nazir, para pengurusi jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tun Dato' Ismail yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imah, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Akidah Ahli Iman. Sebelum itu saya mengambil kesempatan ini kepada segenap hadirin jamaah untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Segala salah silap saya mohon dimaafkan, dengan harapan insya-Allah kita halal bihalal insya-Allah semuanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada muka surat 35. Nak kata khatam tak lagi, tapi boleh je khatam kot. Kita tengok nanti insya-Allah. Wadh-dhunubu qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wadh-dhunubu kabairu was-saghairu wa saghairu tumha bijtinabil kabairi wa bil hasanati. Yang bermaksud dosa itu ada besar dan kecil. Jadi dosa ni ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan ini memang yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT mentakdirkan bahawa kesalahan dan dosa ini ada dua macam. Ada dosa besar yang dipanggil dengan kabair. Sebab itu banyak ulama di karang kitab, nama kitab dia Al-Kabair, dosa-dosa besar, termasuk mencuri, murtad dan lain-lain. Itu dosa besar, kabair. Dan ada yang dosa kecil, wasaghair. Saghair, kabair dari perkataan kabir, besar, kabair. Saghair dari perkataan saghir, kecil. So ada dosa kecil, kan? Dosa kecil mungkin dosa yang benda-benda yang bersifat macam sengaja memperlambat ke solat dia, saja lambat apa, tahu perkara-perkara yang bersifat kecil. Ini adalah saghair. Was-saghair tumha bi ijtinabil kabairi wa bil hasanati. Was-saghairu, dosa kecil boleh terhapus, tumha dapat terhapus, bi ijtinabil kabairi dengan menjauhi perkara yang dosa besar. Terhapus dengan menjauhi dosa besar. Jadi dia mungkin melakukan dosa-dosa kecil, kan? Dosa-dosa kecil, tapi dia tidak melakukan dosa besar sama sekali. Dengan olehnya hidup dia tidak ada dosa besar sama sekali, adalah dosa kecil ni, maka dia boleh terhapus kerana dia tak buat dosa besar. Dan dengan melakukan kebaikan. Kita tahu di dalam nas juga menyebutkan tentang seseorang yang melakukan junub, mandi junub ataupun wuduk dan lain-lain, ini dapat menghapuskan. Salah satu cara untuk menghapuskan, membersihkan, memadamkan dosa-dosa yang kecil. Ini adalah cara untuk menghapus dosa kecil tadi. Salah satu dia. Jadi melakukan kebaikan, sedekah, banyak bersedekah. Jadi dosa-dosa besar itu terhapus kerana dia ini rajin bersedekah. Misalan dia. Ini salah satu cara untuk menghapus dosa tadi. Sebab apa? Kita manusia ni tak luput dari dosa. Tengok perkara maksiat, ini dosa. Tengok perkara maksiat, contoh dia, kita duduk di dunia
Kuala Lumpur ni lagilah. Nah, bandar. Pergi keluar mana-mana dekat bandar ni, tengok orang tak tutup auratnya, perkara maksiatnya, perkara yang menimbulkan syahwatnya, ini semua dosa. Walaupun yalah ada yang mungkin dikingkung sebagai dosa kecil sebab yalah nak buat macam mana tengok kan. Ini juga dosa. Maka dengan melakukan kebaikan, insya-Allah kita harapkan dapat dihapuskan dosa tersebut. Wala naqulu biluzumil muwazanati bainal hasanati wassayiat. Di muallif berkata, dan kita tidak berkata bahawa berat antara kebaikan dan keburukan itu mesti ditimbang secara pasti. Maksud dia, bila kita kata salah satu dia pertama, kefahaman pertama, it doesn't mean that kalau kita buat sedekah ni akan hilang, dosa tersebut mesti hilang. Dalam arti mesti, tidak. Kalau melakukan sesuatu ini mesti dosa hilang, tak. Dia berbeza dengan agama Kristian. Sebab Kristian dalam Katolik, contoh dia ada konsep duit yang dibayar untuk menghapus dosa. Tribute money ni untuk menghapus dosa, yang kononnya dibayar mesti hapus. Kita tak kata begitu. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampunkan. Ni contoh lain, sedekah. Ni banyak yang salah faham. Kadang-kadang dia jadi sengaja diframekan untuk fallacy, yang tujuan dia adalah untuk mengcover yang kononnya menuduh orang tersebut, iaitu kita di orang Melayu ni, bukan orang Melayu je sebenarnya, hatta Maghribi pun ada. Mak bapak meninggal ke, orang tok nenek meninggal ke, kita ada membuat kenduri arwah. Contoh dia, kenduri arwah tu nama sahaja. Means kalau dekat negara Arab nama dia lain, Asya'ul Walidain, ada istilah tersebut. Tak ada, bukan tak ada. Jadi ada yang kata ni Malaysia je ada, negara lain tak ada. Siapa kata? Ada. So tujuan kita buat itu apa? Kita buat kenduri arwah itu bukan kenduri pun. Sebenarnya adalah tahlil, talqin, tahlil. Kita panggil untuk baca Yasin, tahlil, minta tolong, dan kita sedekah makanan tersebut kepada tetamu tadi. Niat kita apa? Dengan harapan sedekah ini, pahala dia kita hadiahkan kepada mayit tadi. Contoh dia. Hukum dia boleh ke tak boleh? Mazhab Syafi'i kata boleh, siapa kata tak boleh? Ada yang tuduh mazhab Syafi'i kata tak boleh. Itu salah baca ibarat. Tak baca tak betul. Ilat hukum yang dikeluarkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan tu dia tak baca betul-betul. Lepas tu dia tipu orang awam yang tak tahu bahasa Arab. Dia kata mazhab Syafi'i yang melarang. Makruh dia tuduh dibenci berarti haram. Itu nama dia orang tak erti baca bahasa Arab atau sengaja merubah makna lalu dituduh makna lain. Lepas tu diimplementkan. Tengok ni orang Malaysia ni duk kenduri arwah sebab dia ingat dia dah jadi macam Kristian dah. Kita bayar pahala, tak payah solat, kenduri arwah dah selesai. Siapa kata macam tu? Tu tak wujud di dalam budaya orang Melayu. Yang maksud bila orang Melayu buat, yang kita buat kenduri arwah, itu maksud dia apa? Kita anak bonda kita meninggal, kita tahu bonda kita solat 5 waktu semua buat, tapi kenapa kita buat juga? Sebab kita berharap kita sedekah guna duit kita. Kita kaya raya, contoh dia, duit rumah besar-besar, tapi takkanlah kita tak ada do something for her out of respect, correct? Out of love to our parents. So kita ajar orang kampung, ajar orang Tamantun ni duduk sama-sama kat masjid ni, baca Yasin, baca tahlil, niat perhadiahkan pahala kepada dia. Itu pertama, isu pertama. So dalam hal ini ada pendapat dari Imam Syafi'i yang kata menurut kaul masyhur tak sampai. Dia tak kata dilarang, dia tak kata sesat, dia tak kata bid'ah, dia hanya kata tidak sampai. Itu kaul masyhur. Tapi menurut ulama lain, Imam Syafi'i ada pendapat lain yang mengatakan sampai. So khilaf tak? Ini khilaf. Itu satu. Yang kedua, sampai tak sampai itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Kita berharap pahala itu sampai. Menurut 3 mazhab lain memang sampai. Ini contoh dia. 3 mazhab lain memang sampai, means yasin.
Menurut ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berbeza pendapat, maka kita husnudzon untuk sampai. Lebih kata macam tu. Lebih kurang husnudzon tu sangka baik, berharap sampai. Menurut Imam Romli ditambah, yang kata tak sampai itu bila tidak disebutkan nama dia. Kalau diniatkan disebutkan namanya, sampailah. Dia kata macam tu. So, ada macam-macam khilaf dia tu, pendapat ulama tu macam-macam. Sebab larangan ada tak? Tak ada. Rasul tak pernah larang kau jangan baca Fatihah hadiahkan kepada mak bapak. Ada tak? Tak ada. Rasul perintah pun tak ada. Perintah tak ada, larangan pun tak ada. Kalau tak ada perintah, tak ada larangan, dalam usul fiqh dikatakan perkara mubah lah. Boleh lah. Bukan tak boleh. Tapi bila diniatkan baik, baiklah dia. Maka ulama kata boleh tak ada masalah. Jadi isu Yasin tahlil itu boleh kita buat. Kita niat baik, insya-Allah sampai. Dapatlah tolong mak bapak kita dekat kubur sana. Itu harapan kita. Itu satu. Lalu yang kedua, kenapa kita buat makan-makan? Ni contoh dia. Dah panggil orang baca Yasin, orang tahlil, kita duit lebih daripada duk membazir, duk habiskan benda-benda yang tak berguna. Kita sedekah. Niat sedekah, kita niatkan ini dikembalikan atau disampaikan pahala dia kepada mak bapak. Ini boleh ke tak boleh? Dalam hadis jelas, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Bila orang ibnu adam ni meninggal, terputus amal ibadat dia kecuali 3. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah anak yang soleh yang mendoakan mak bapak dia. Ini yang tadi tu, yang baca Yasin tahlil tadi dah boleh masuk. Yang ketiga, sedekahun jariyatun, sedekah jariah. Ulama memahami contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak saya wakafkan tanah, saya niatkan wakaf ini atas nama mak bapak saya, wakif, dan pahalanya biar kembali kepada mak bapak saya. Boleh ke tak boleh? Ulama berapa banyak buat macam tu kan, membahas perkara ni. Ini perkara ni dah habis bahas. Samalah saya bersedekah, buat makan, niatkan pahala sedekah tadi ini kepada bonda, kepada ayahanda yang telah meninggal, dengan harapan insya-Allah Allah SWT menyampaikannya dan meringankannya. Ini boleh ke tak boleh? Tak ada masalah. Ulama bahas. Bahkan golongan yang duk bid'ahkan ini, ada tok guru-tok gurunya seperti Mufti Saudi sendiri, bin Bas, dia sendiri mengfatwakan bahawa benda tu boleh dan baik. Apa masalah? Nama dia Asyaul Walidain. Ini jadi seperti itu. Cuma ada tak kita i'tiqad, aku tak payah solat, nanti aku dah mati, anak aku buat kenduri tahlil arwah sebesar-besarnya, satu Kuala Lumpur panggil, semuanya baca Yasin tahlil, aku bayar habis. Kan? Harta tu dibagi untuk tu, supaya yang aku tak solat ni semua dihapuskan. Ada tak orang Melayu buat macam tu? Tak ada. Sebab apa? Solat kalau dia tak solat, na'uzubillah min zalik, dia buat tak buat itu urusan Allah SWT. Betul? Dia solat, dia ada kenduri tak ada kenduri tahlil, urusan Allah SWT. Allah nak hukum dia hukum, Allah nak ampun dia ampun. Itu i'tiqad yang kita dah bahas pada 2 bulan lepas lah. Kan, 2 bulan lepas waktu pengajian ni kita dah bahas lah. Masalah pahala syurga neraka tu hak milik prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat itu adalah niat yang baik dengan harapan, macam berdoa. Tuan-tuan, kalau tak berdoa bukan berarti tak diampunkan. Berdoa bukan berarti mesti diampunkan. Semuanya tergantung Allah. Tapi kita doa sebab apa? Kita yakin Allah SWT perintah kepada kita, ud'uni. Kan? Berdoalah pada aku, astajib lakum. Yani Allah SWT akan mengijabahiku, menjahijabahi. Sebab itu kita doa. So kita buat tadi dengan harapan Allah SWT kabulkan. Itu. Mesti ke tidak? Tidak. Kita tak kata luzum. Ni bahasa Arab dia. Wala naqulu bil luzumi. Kata mu'alif tadi, kita tak kata pun dia mesti. Tak ada istilah di dalam ahli sunnah jemaah, saya solat 5 waktu, saya bayar zakat, saya pergi haji, saya puasa Ramadan, saya dah memang syahadah of course, saya mesti masuk syurga. Kalau tak masuk syurga nanti aku tuntut Allah. Ada tak macam tu? Tak ada. Orang yang buat macam tu dia tak faham akidah. Sebab apa kita masuk syurga adalah kerana
fadlun minallah, adalah rahmat daripada Allah SWT. Kita masuk neraka adalah kerana keadilan Allah SWT. Sebab itu kita tak kata mesti timbangan baik dan buruk itu mesti, pasti tidak. Semuanya tetap tergantung Allah SWT. Boleh sahaja ada hamba Allah buat banyak dosa, na'udzubillah min zalik, kita tak nak contohi, tapi kalau terbuat banyak dosa, boleh tak tiba-tiba Allah ampunkan dosanya selagi dia itu ada iman? Boleh. Kenapa tak boleh? Kalau Allah nak ampunkan dia, Allah ampunkan dia selagi dia ada iman. Kalau dia buat amal baik, semua baik, tak ada benda buruk dia buat, tak ada, semua baik. Mungkin dia ada dosa satu je, duk ngata orang backbiting, kan? Duk ngata orang. Contoh dia, boleh saja di akhirat kelak amal baik dia tu tak boleh ditunaikan, maksud tak boleh nak bayar untuk dia masuk syurga, sebab dia masih ada hutang dosa backbiting yang dia belum minta maaf. Boleh ke tidak? Allah SWT maha adil, kau takkan lepas lagi kau tak buat ni. Memang tak lepas betul-betul. Na'udzubillah min zalik. So ini kita tak boleh kata, kita timbanglah dia, amal baik dia banyak ke, amal baik dia buruk dia, budak ni tak lepas. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Serahkan kepada Allah. Balil abdu idza ata bihasanatin amsalil jibali walahu mukhalafatun wahidatun fahuwa marhunun biha. Malah akan tetapi hamba akan datang, idza datang akan datang dengan kebaikan, dia bawa satu kebaikan amsalil jibal, iaitu apa? Kebaikan yang semisal gunung, baik semisal gunung, tapi dia ada satu salah, mukhalafatun wahidatun, ada satu salah, backbiting tadi, satu salah, pernah ngata orang sekali, fahuwa marhunun biha, ketahuilah bahawa dia itu, maka dia akan menanggung, dia tetap menjadi tanggungan dia. Berarti kita tak boleh sombong. Ustaz, macam kita zaman sekarang dalam hal duniawi lah kan, berapa duit, kira duit ni, ni banyak ni, kerja banyak jam ni, bayar banyak ni, tadi dah lebih 1 minit kau suruh aku kerja, kena bayar. Kira kan, dunia boleh, kerja zaman sekarang boleh kira macam tu kan. Nanti di akhirat bawa gunung macam mana, dosa satu tu akan mengejar kita, melainkan Allah SWT ampunkan. Allah SWT ampunkan, tak ada masalah. Marhunumnya imma an ta'fu wallahu anhu au yu'akhidhahu biha, ia mungkin sahaja akan diampunkan oleh Allah SWT. Boleh je Allah SWT milih nak ampunkan dia. Ini yang kita harap lah. Kita sangat berharap Allah ampunkanlah dosa kita tadi. Betul tuan-tuan? Kita berharap, ya Allah, dosa aku satu ni kau ampun. Sebab itu kita jangan kufur nikmat. Selagi boleh istighfar, selagi boleh bertaubat, kita bertaubat. Selagi kita ada kesalahan dengan sesama manusia, kita pergi minta maaf. Selagi boleh kita minta maaf. Imma ayyafu Allahu anhu, sama ada kita meminta ampun, maaf, diampunkan oleh Allah SWT atasnya, au yu'akhidhahu biha, atau orang tersebut akan disiksa oleh sebabnya, atau justru akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiksa sebab apa? Sebab dia itu dosa. Disiksa, dia menanggung. Summa yukhraju minan nari, lalu dikeluarkan dari api neraka. Dia boleh saja setelah itu baru dia dikeluarkan daripada api neraka. Jadi kita simple je. Saya bagi tahu tuan-tuan apa-apa, kalau kita baca kitab-kitab hadis, kitab-kitab akidah tentang neraka, jangankan, tak payahlah cakap, nak tengok tu pun kita tak nak lah. Singgah tu lagi lah tak nak. Masuk sekejap pun tak nak. Sehari masuk pun kita tak nak. Betul ke tidak tuan-tuan? Jadi dosa kita ni memang penuh dengan dosa. Manusia ni penuh dengan dosa. Jangan cakap tuan-tuan, saya ni nama je ustaz, tapi dosa ni tetap ada. Kadang-kadang tak sedar dosa ni. Hati tak suka, benci, sangka buruk, kita tak boleh nak kawal kadang-kadang. Betul?
Kan? Kita tak sedar, lidah tak bertulang, terribah orang, backbiting orang tak sedar, marah orang tak sedar, tengking orang kadang kita tak sedar. Tu benda yang kadang kita tak boleh nak kawal. Sama ada ustaz tak ustaz lah, syekh ke tak syekh lah, dosa tu kadang-kadang tu ada. Betul ke tidak, tuan-tuan? Jadi kita jangan merasa amalan kita ni melepaskan kita. Jangan. Kita jangan rasa sombong, aku dah solat, Allah mesti lepaskan aku. Jangan. Kita kena ada dalam hati kita, ya Allah, aku ni hamba yang banyak dosa. Segala solat aku ini aku rasa tak boleh lepas ni. Kita kena ada perasaan tu. Kita letakkan perkara tu. Jangan kita ingat kita hebat, kita boleh masuk syurga. Jangan. Kerana sangka kita hebat itu dah riak dan takabur. Betul ke tidak? Takabur tadi itu boleh menghapuskan dosa-dosa, pahala-pahala yang baik tadi. Ini jangan lupa. Kesombongan iblis. Kan? Dia orang Allah SWT perintahkan untuk sujud kepada Adam. Sajadu illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis, dia pangkang, aba, dia tak nak, wastakbara, dan dia rasa takabur. Jadi iblis ni bukan benda baik dia tak buat, baik dia banyak, ibadah dia banyak zaman tu, penuh dengan ibadah sahaja, taat. Jangan cakap dia tak tahu. Orang kafir hari ni berapa banyak yang memang tak dapat hidayah, memang tak tahu, akhirnya tetap kekal dalam kekafiran. Yang iblis ni dia tahu. Dia tahu Allah SWT satu Esa. Dia tahu Adam itu makhluk Allah dan Allah ciptakan dan Allah beri penghormatan kepada Adam. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Dia dah beribadah kepada Allah, Masya Allah, lama. Tapi aba wastakbar, dia tak nak. Wastakbara, wau tu walaupun dia datang, walaupun dan dia merasa sombong, tapi wau ini ada efek dia, iaitu apa? Aba tadi dia enggan sebab sombong. Wau tu jadi wau sababiah lah, kita bagi bahasa Arab dia tu. Sebab apa dia itu membangkang Allah SWT, menderhaka Allah SWT. Aba, dia tak nak dengar cakap Allah, firman Allah, dia tak nak ikut. Wastakbara, sebab dia merasa sombong. Sombong dia simple je. Dia dibuat daripada api, Nabi Adam dibuat daripada tanah. Api dengan tanah, hebat api lah kot, kan? Fire. Tanah ya. Tanah apa benda? Tanah je. Tak ada makna. Tanah. Dia melihat seperti itu. Hadiri wal hadirah hafizakumullah. Aba wastakbara. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pada hari ini, kita jangan ingat amal ibadah kita, solat kita ni confirm untuk kita ni masuk syurga. Jangan. Tapi jangan pula kalau macam tu tak payahlah solat, Ustaz. Tak confirm masuk syurga, kan? Lagi teruk. Macam tak kata confirm, macam dah nak confirm je masuk neraka. Lagi teruk kan? Ni. So, yes, we pray. Yes, kita ibadah, kita istiqamah, kita buat amal baik, kita buat charity sebanyaknya, kita buatlah segala perkara baik. Kita berharap, ya Allah, Engkau terima amal aku, titik. Dan aku memang tak kuat nak masuk api neraka. Selesai. Itu insya-Allah ikhlas. Bukan sebab aku hebat tali, nanti takut jadi macam iblis. Sebab apa? Bila iblis buat tu, dia tahu semua tadi, tapi dia menderhaka kepada Allah. Dialah makhluk yang paling keji di sisi Allah. Dialah makhluk yang paling buruk, yang paling jahat, yang dilaknat oleh Allah SWT. Dan dia tahu dia dilaknati, dia tahu dia akan masuk api neraka, dia tahu dia dibenci oleh Allah, semua dia tahu. Tapi out of dengki, ego, kan, sombong, dia tetap konsisten dengan
dengan kemungkaran dan kekufuran dia tadi. Bukan dia tak percaya Tuhan, bukan dia tak percaya Allah. Dia tahu Allah Esa, dia tahu Allah Maha Kuasa, dia tahu Allah yang jadikan dia itu, dia tahu. Tapi dia tetap kekal seperti itu. Kerana apa? Kerana dia adalah iaitu kalah dengan hawa nafsu. Ini yang kita kena tahu. Summa yukhraju minan nar. Kita tak nak kita kena masuk api neraka, lalu sudah habis dosa dibakar, barulah kita keluar. Kita tak nak. Kalau boleh, ya Allah, kita tak jejak api neraka sama sekali, kita masuk syurga bi ghairi hisab. Itu doa kita. Kita berharap ini saja, ya Allah. Kita masuk syurga bi ghairi hisab. Sebab kita tahu kita tak kuat. Ni. Lalu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Fasil Fihri menjelaskan, walis-sa'ati alamatun, bagi hari kiamat terdapat beberapa tanda, tuan-tuan. Jadi kiamat ini ada beberapa tanda. Maksud dia apa? Iaitu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dalam hadis Jibril alaihi salam, di mana malaikat Jibril datang ketemu baginda SAW. Jibril mengajarkan adanya akidah, adanya fiqh, adanya tasawuf, Islam, iman dan ihsan. Dan elemen keempat adalah tentang tanda-tanda kiamat dalam hadis tersebut. Jelas hadis Jibril. Berarti tanda-tanda kiamat ini memang Allah SWT tetapkan dan Allah khabarkan kepada kita. Kalau berlaku sesuatu, ini adalah tanda kiamat. Tapi tanda kiamat ini tidak mungkin didapati melainkan daripada nas Al-Quran dan Sunnah, melainkan datang daripada sumber-sumber syarak. Dia tak boleh, contoh dia, hari ini orang tidur, dia bangun, okey, kerana fulan bin fulan dah jadi PM, ini adalah tanda kiamat, confirm. Tak boleh. Kita tak boleh kata macam tu. Oh ustaz, tapi macam mana ulama-ulama kata tanda-tanda kiamat? Semuanya datang daripada nas. Sama ada hadis dia sahih, hadis dia hasan, hatta hadis dhaif sekalipun, saling mengumpulkan untuk menguatkan dalil yang sahih. Kan ada contoh dia hadis sahih, jelas. Ada hadis yang dhaif, dia tak bercanggah, kita kata dia mengukuhkannya, bukannya palsu pun. Itu misalnya. Lalu dia kata macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kiamat ni ada tanda-tanda. Akhbara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang telah dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini ada dua jenis tanda. Kiamat ni ada dua jenis tanda. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil ni, zaman sahabat ni 5 dah kata dah. 5 dah ulang-ulang sebut dah. Tanda kiamat dah ada. Tapi alamatun sughra. Sekarang kita ada 1444. Tapi kalau alamat yang kubra, ini belum. Alamat kubra contoh dia apa? Alamat yang besar. Alamat besar ni macam mana? Ka khurujid dajjal, yang pertama seperti keluarnya dajjal, al-a'wari al-kadzdzab. Ni seperti keluarnya dajjal yang kadzdzab, yang penipu, yang mata dia buta sebelah, bermata satu. Hadirin wal hadirat, ada yang buat teori Dajjal sebenarnya dah keluar. Kat mana Dajjal keluar? Tu apa nama dia, missile launcher Israel, dia tulis KFR, kan kufur. Itulah dia, contoh dia. Tak betul lah. Sebab dia kena orang. Dajjal ni orang, kan? Dajjal ni makhluk yang macam orang, bukan missile tu. Tak betul. Jadi dia adalah orang
yang mana Dajjal ni dia bawa fitnah yang sangat besar. Fitnah besar tu macam mana tuan-tuan? Kita kan hidup di zaman ini banyak orang tak percaya Tuhan, atheist. Tak percaya Tuhan hari ini. Alasan dia tak percaya Tuhan sebab dia kata dia tak nampak Tuhan. Betul? Bila dia kata kalau macam tu, macam mana alam ni terbina? Alam ni terbina, ini scientific evidence. Dia bagi scientific evidence. Bukti dia alam ni kan daripada Big Bang Theory lah, apalah, macam-macam dia bagi. Dia tak nak percaya Tuhan. Bayangkan tuan-tuan, orang macam ni nanti jumpa Dajjal, dia percaya Dajjal tu Tuhan. Dia percaya Dajjal tu Tuhan. Bukan main lagi. Macam mana cara dia? Simple je. Dajjal bawa pegang matahari, pegang bulan. Matahari tu dipanggil pegang. Orang tak percaya Tuhan tengok, oi ni Tuhan ni dah tak payah cakap dah. Sebab tu hari ni kita bagi tahu, nak faham benda yang mencari adat, hukum wajib akli dan juga mustahil akli, jaiz akli, itu kena selesai. Dalam ahli sunnah wal jamaah, benda-benda macam ni, syakul qamar, bulan dibelah dua, itu jangan kita rasa terkejut. Baginda SAW menjadi mukjizat. Ya, kalau nanti Dajjal dia bawa ambil matahari, bulan tu dia ambil, tarik, orang tak percaya dia, orang percaya dia Tuhan. Fitnah Dajjal. Tapi orang beriman tahu ini benda yang mencari adat. Harus terjadi, harus terjadi. Bukan tunjuk dia tu Tuhan, tak Allah SWT lebih besar dari itu. Dia buat alam ni dari tiada kepada ada. Dajjal tak buat alam ni. Dia hanya tarik matahari, tarik bulan tu je. Ni tu kena faham tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Iaitu dipanggil dengan fitnatud Dajjal. Memang banyak nanti hatta orang yang beragama pun percaya, dari orang yang percaya Islam, percaya dia Nabi, Dajjal dia Nabi. Orang tak percaya Tuhan, percaya dia Tuhan. Sampai macam tu. Itu Dajjal. Tanda-tanda dia apa? Macam mana saya nak tahu Ustaz? Fitnah Dajjal ni, tanda-tanda Dajjal, dia mesti akan membawa kepada keburukan. That's it. Dia akan membawa keburukan. Mungkin keburukan di sebalik kebaikan. Ini lebih betul. Ustaz, macam mana Ustaz nak kata dia Dajjal Ustaz? Dia sedekah banyak, dia bagi duit banyak, orang buta boleh nampak, orang miskin boleh jadi kaya, orang leprosy boleh sihat, orang tak boleh jalan boleh jalan. Baik Ustaz. Betul, baik. Tapi lepas tu bila dia ajak, kalau orang Islam dia ajak, aku boleh buat ni sebab mukjizat, aku ni Nabi. Tengok, betul lah, orang buta boleh nampak je, macam Nabi Isa je, pegang je, nampak, memang betul dia Nabi lah ni. Nampak tu fitnah Dajjal. Orang beragama boleh jatuh kufur, percaya dia Nabi, padahal tak ada Nabi selain Nabi Muhammad. Ilmu tak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad, gone. Terus dia percaya dia Nabi, jatuh kufur. Fitnah Dajjal. Ni hebat lah dia. Hebat. Orang tak sedar ikut dia. Ni bahaya. Dajjalil aqwari al-kazzab. Dia belum keluar, belum keluar. Dan kenapa disebut, ada hari ini ustaz-ustaz kata, ini geng-geng ni sikit-sikit bahas Dajjal lah, bahas Imam Mahdi lah, bahas tentang hari kiamat lah. Ini dah mula lah. Ini ngaku Imam Mahdi lah ni. Contoh dia. Tak boleh juga. Itu namanya penipu. Kan? Dia orang tak kata ke, dia kata macam tu. Dia put words in the people's mouth. Ini bahaya. Sebab apa? Al-Imam Nawawi kata, kana as-salafu yastahibuna ayyulaqqina sibyana ahaditsad dajjal yatahaffadhuha wa tatarassakha fi qulubihim yatawarasuha an-nas. Maksud dia apa?
Ulama salaf dulu ni suka untuk mengulang-ulang anak kecil, mengajak anak kecil hadis-hadis tentang Dajjal. Ulama salafus soleh dulu dia ajar ni tanda Dajjal ni. Sebab apa? Imam Suyuti dia karang kitab khusus tentang Dajjal. Ini ada Imam Suyuti, dia ada karang kitab khusus. Supaya apa? Biar orang hafal hadis-hadis ni lekat dalam hati dan mewarisinya kepada manusia tentang bahayanya Dajjal dan apa tanda-tanda Dajjal. Tu kita sebut. Hari ini jadi sensitif kalau bahas benda ni. Ini masalah pada hari ini. Wa tulu'i syamsi min maghribiha. Yang selanjutnya iaitu tanda berikutnya keluarnya terbitnya matahari daripada barat. Means kalau benda tu terjadi, kita dah tahu dah. Ini dah jelas kiamat ni, kiamat tanda alamat kubra. Keluarnya matahari dari barat. Nanti pada waktu itu kalau keluar matahari dari barat, orang yang pernah baca dan tahu bahawa itu tanda-tanda kiamat di dalam Islam, dia percaya, tapi dia nak taubat dah tak boleh dah. Nak taubat dah tak boleh dah, sebab kiamat dah di depan mata. Jadi kita ni masih terbit di timur ni tuan-tuan dan puan. So kalau tak nak taubat tu, tak tahulah saya nak kata macam mana ni. So kenalah taubat sekarang ni. Sebab belum terjadi, ni je boleh taubat. Matahari timbul di barat. Mungkin ada saintis kata impossible. Siapa kata impossible? Allah nak buat, Allah buat tuan-tuan dan puan. Mana tahu bumi ni kena asteroid, terbalik terus. Terbitlah matahari kat barat, siapa tahu. Yang penting matahari kalau terbit di barat, kiamat lah tu. So we cannot, kita tak boleh nak kata. Kan mungkin ada saintis dia kata, is there any probability that the sun rises from the west? Dia kata no, it is impossible. Unless, what is unless? Maybe orang meletupkan bumi ni kena nuklear, meletup ke, nampaklah dari barat, siapa tahu. Itu contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini tanda-tanda kiamat yang kubra. Kerana Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, dimasukkan dalam Sahih Bukhari, la taqumus sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidaklah berdirinya hari kiamat sehinggalah matahari itu terbit daripada barat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa khurujid dabati, dan keluarnya dabah. Apa keluarnya dabah? Keluarnya binatang. Binatang. Maksud dia binatang ini dalam surah An-Naml, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum. Binatang ni akan keluar daripada tanah, dia akan cakap. Tukallimuhum, dia akan bagi tahu, dia akan cakap. Ini tanda kiamat kubra. Wa zuhuril mahdi al-Fatimi min waladi Fatimata radhiyallahu anha yamla'ul arda adlan. Dan akan terlihat atau terzahirnya Imam Mahdi, keturunan daripada Sayyidatuna Fatimah, dari kalangan anak Fatimah radhiyallahu anha, anak baginda SAW, Hasan Husain. Yamlaul arda, yang akan memenuhi bumi adlan, dengan keadilan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hari ini pun Imam Mahdi perbahasan yang jadi sensitif. Bila orang sebut Imam Mahdi, dia ngaku Imam Mahdi. Siapa ngaku Imam Mahdi? Imam Mahdi ni, dia kena ada syarat. Syarat pertama dalam hadis yang sahih, nama dia seperti nama aku, nama bapanya seperti nama bapaku. Berarti Imam Mahdi nanti nama dia Muhammad bin Abdullah. Kan? Ini Muhammad bin Abdullah. Ingat, senang ke nak dapat anak ni nama Muhammad bin Abdullah ni? Bapa dia bukan, nama dia memang Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Sebab bapa dia bagi nama Muhammad Abdullah. Itu tak kira tuan-tuan. Dia kena bapa dia nama dia Abdullah.
Lepas tu bapa Abdullah ni bagi nama anak Muhammad. Itu satu. Itu satu. Jadi kalau macam diorang kata Syekh Muhammad Suhaimi ini adalah Imam Mahdi dari kalangan Arqam, tu tak betul. Sebab nama dia juga nama Wan Muhammad Suhaimi. Macam mana boleh Muhammad bin Abdillah lah? Salah dia. Syarat pertama. Syarat kedua, dia kena daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Fatimah. Berarti dia kena betul-betul Said. Means when you mention Said, so how many billions of Muslim today we can already cut off lah. Betul? Yang saya heran tu, kenapa Imam Mahdi ni mesti keluar kat Malaysia ni? Kenapa? Macamlah kat Mekah tak ada, macamlah kat Madinah tak ada, macamlah kat dekat Damaskus tak ada, macamlah dekat Syam tak ada. Betul ke tidak, tuan-tuan? Tiba-tiba Malaysia pula. Kalau dulu saya di Pulau Jawa lagi teruk. Semuanya Pulau Jawa, tuan-tuan. Memang saya kat sana tu, orang Jawa ni memang bahasa dia orang, dia panggil klinik. Klinik ni dia punya benda pelik-pelik dia ni lah kan. Klinik ni spiritual dia tu memang masya-Allah. Cuma saya kata semuanya Jawa, sampai pusat bumi ni Jawa. Betul orang kata, oh kamu tahu enggak ni, sabuk bumi, sabuk tu tali pinggang bumi tu Jawa tu. Jawa dah lah hujung bawah tu. Mekah tu lagi mulia dia Jawa kan. Dia kata, ya, betul. Ada macam tu. Saya duduk sana 13 tahun. Saya dengar Sabah lah, dengar orang Jawa duk bangga dengan Jawa dia. Fanatik. Macam-macam. Satria Paningit lah. Satria Paningit itu mesti orang Jawa. Dia kata, Allah, semuanya Jawa. Imam Mahdi tu boleh datang dari sana, dari negara sana. Dia contoh dia. Tiba-tiba kita pula perasan mesti datang dari Malaysia lah, dari Pulau Jawa lah dan lain-lain. Ini kita kena betulkan. Tapi kita jangan nafikan. Ada orang sebab tak suka benda ni, tak suka dengan orang klaim-klaim. Memanglah betul lah, kita pun tak suka. Tiba-tiba tak percaya Imam Mahdi langsung. Ini macam mana? Saya tak kata orang yang tak percaya Imam Mahdi ni kufur. Saya tak kata macam tu. Sesat tak? Itu pun saya tak berani nak sesatkan. Sebab apa? Imam Ibn Khaldun tak percaya Imam Mahdi, kan? Imam Ibn Khaldun yang terkenal tu, yang PMX duk sebut Ibn Khaldun, ya. Dia melanggar dustur ahli sunnah, tak percaya Imam Mahdi. Dia kata Imam Mahdi ni buatan Syiah. Dia tak percaya. Tapi kita yang ahli sunnah ni, ulama yang datang setelah dia sebut, kita sebutlah mungkin dia Ibn Khaldun tersalah dalam bab ni. Boleh tak dia tersalah? Boleh. Kita maafkanlah dia. Dia alim kabir, ulama besar, betul. Ulama besar tak? Ulama besar Ibn Khaldun ni. Alim tak? Alim. Hebat. Takkanlah dia salah satu tu kita terus tendang dia daripada ahli sunnah jemaah. Come on lah Syekh. Itu lah kita kata. Ni kita ambil lah ilmu dia. Kita tak, salah dia ni kita tutuplah kesalahan dia. Kita tak baru sebutkan macam tu. Itu dia syaitan. Jadi hadirin wal hadirah hafizakumullah, kita percaya Imam Mahdi sebab ada hadis. Cuma kita tak tunjuklah siapa Imam Mahdi. Tak ada orang tahu siapa Imam Mahdi. Tak cukup syarat, tak boleh lah. Imam Mahdi tu kena mujtahid. Ada yang kata, tengoklah Imam Mahdi ni, saya nak tanya tuan, kalau tuan duk bermazhab sangat kan, nanti Imam Mahdi mazhab apa tuan? Dia tanya begitu kan. Bagi tahu dia, Imam Mahdi nanti mujtahid mutlak. Dia mujtahid, alim, hafal Quran, hafal hadis, hafal apa. Ini mengaku Imam Mahdi baca Arab pun tak kerti. Come on man. Nak mengaku Imam Mahdi baca Arab pun tak reti. Kalau reti baca Arab pun, okey, kita tanya fiqh, tak boleh selesaikan. Itu bukan Imam Mahdi lah tu. Contoh dia. Ni nak tahu Imam Mahdi ni, dia kena orang yang alim, soleh. Selain nama dia Muhammad bin Abdillah, dia keturunan Rasulullah SAW yang jelas, yang tak ada fitnah, yang tak ada syubhat, dan jelas alim soleh dia. Masya Allah. Ini
Baru nanti yamla'ul arda adlan, dia akan memerintah bumi ini dalam keadaan adil. Adil. Dan pada waktu itu nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam, dan nanti akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam, bukan Isa anak Robert ke anak apa, bukan. Hari ini ada nama Isa banyak. Ini tak. Isa ibn Maryam, maksudnya Nabi Isa AS lah. Dan seorang kata Nabi Isa tu hidup lagi ke tak? Ya, masih hidup. Dalam Quran jelas dia tidak disalib, tidak dibunuh. Nabi Isa ini naik ke atas langit, tidak disalib. Yang disalib tu salah orang. Ni dalam Quran sebut tidak disalib. Ni itu dia hadir wal hadir afizakumullah. Di mana Nabi Isa turun? Bisyami, di Syam. Di Syam tu dekat mana? Di Syam tu Damaskus, the Levant. Bahasa Inggeris tu kan, the Levant tu. Damaskus, Lebanon, Urdun, Jordan, Palestin, ini semua Syam, Ardus Syam. Kita panggil tanah Syam. Bukan Jawa tuan-tuan. Sebab dia yang sikit-sikit Jawa habis. Jangan. Orang Melayu pun jangan pula. Orang Malaysia ni hebat sangat, tempat nanti Nabi Isa turun. Jangan ini. InsyaAllah kita ittifaqkan sekarang ini. Kita akan sambung perkara ini bulan depan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.